billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah mati melainkan sebagai muslim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sebagaimana yang kita sedia maklum daripada ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sekarang kita berada di bulan Ramadan yang mulia. Antara perkara besar yang dilakukan ataupun diamalkan oleh para muslimin dan muslimat adalah membaca Al-Quran. Muslimin muslimat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga ada berfirman di dalam Al-Quran. Yang pertama ialah daripada surah Yusuf ayat yang kedua, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Dan seperti juga ayat yang pertama tadi dalam surah Az-Zukhruf, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Daripada kedua-dua ayat ini menunjukkan bahawa Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. Maka sebagai peringatan ataupun sebagai tazkirah ringkas kepada kita semua muslimin muslimat sekalian, pada hari ini saya ingin berkongsi. Yang pertama ialah berkaitan dengan tanggungjawab kita kepada Al-Quran. Kita mempunyai paling tidak 5 tanggungjawab besar kita kepada Al-Quran. Tanggungjawab yang pertama ialah membaca dan juga menghafaz Al-Quran. Nabi SAW bersabda dalam satu hadis, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Kamu bacalah Al-Quran kerana Al-Quran itu pada hari kiamat nanti akan memberi syafaat kepada mereka yang membacanya. Tanggungjawab yang pertama ini banyak akan dilakukan ataupun diamalkan terutamanya pada bulan Ramadan yang mulia ini. Hampir keseluruhan umat Islam akan membaca dan memperbanyakkan bacaan Al-Quran pada bulan ini. Tanggungjawab yang kedua ialah tanggungjawab untuk memperelokkan bacaan Al-Quran. Dan kalau boleh sampai ke tahap membaca Al-Quran dengan bertarannum. Tanggungjawab yang ketiga ialah tanggungjawab untuk memahami Al-Quran. Memahami Al-Quran paling mudah ialah dengan membaca terjemahan Al-Quran. Maka muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada hari yang mulia ini, pada bulan yang mulia ini, saya mengajak diri saya dan juga muslimin muslimat sekalian untuk bukan sahaja membaca Al-Quran, bukan sahaja memperelokkan baca Al-Quran dengan belajar tajwid, tetapi juga kita beralih ke tahap yang ketiga, iaitu cuba untuk memahami Al-Quran. Yang pertama, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, paling basic, paling asas ialah dengan membaca terjemahan Al-Quran. Dan kalau mampu, kita membaca tafsir Al-Quran untuk memahami isi-isi Al-Quran. Muslimin dan muslimat sekalian, tanggungjawab yang keempat ialah tanggungjawab untuk mengajarkan Al-Quran. Dan ini disebut oleh Nabi SAW sebagaimana hadis juga yang kita selalu dengar, iaitu baginda Rasulullah SAW bersabda, Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamah. Orang yang terbaik di kalangan kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran.
Manakala tanggungjawab yang kelima ialah tanggungjawab untuk menghayati dan juga mengamalkan Al-Quran. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Pada pertemuan ini, dalam tazkirah yang ringkas ini, saya ingin memfokuskan kepada satu perkara yang sangat penting, iaitu untuk memahami Al-Quran ialah kita mesti belajar Al-Quran. Dan salah satu perkara yang kita kena belajar ialah kita mempelajari bahasa Arab. Kerana bahasa Al-Quran itu ialah bahasa Arab. Sebagaimana yang saya sebutkan di awal tadi, daripada dua ayat Al-Quran yang secara jelas menyebutkan bahawa bahasa Al-Quran itu ialah bahasa Arab. Kita tidak mengetahui secara tepat kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memilih bahasa Arab ini sebagai bahasa Al-Quran. Tetapi yang pasti kepada kita, bagi mereka yang mempelajari bahasa Arab, sama di peringkat rendah ataupun di peringkat tinggi, pasti akan memahami kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memilih bahasa Arab. Sebagaimana yang kita maklum juga sekarang ini, dan juga kita tidak menafikan bahawa bahasa Arab ialah bahasa yang terbaik di dunia. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Dalam konteks belajar bahasa Arab ini, saya ingin merujuk kepada bagaimana kita belajar. Ramai orang yang apabila kita bertanya, adakah anda belajar bahasa Arab? Mungkin tidak ramai yang akan mengakui bahawa mereka belajar ataupun mereka pandai berbahasa Arab. Tetapi, tidakkah kita melihat, muslimin muslimat sekalian, bahawa sebenarnya kita telah mempraktikkan bahasa Arab itu dalam kehidupan kita seharian. Dalam kehidupan seharian kita telah mengamalkan. Dan juga kita seolah-olah seorang yang sebenarnya kalau bahasa-bahasa lain, kita adalah seorang yang boleh menguasai bahasa. Sebagai contoh, kalau orang meminta daripada saya bercakap bahasa Perancis, nescaya saya tidak mampu. Kerana apa? Kerana saya tidak belajar bahasa Perancis. Maknanya kalau saya nak bercakap ataupun kalau saya nak sampai ke tahap saya boleh membaca bahasa Perancis ataupun mana-mana bahasa yang lain, saya kena mulakan dengan belajar daripada ABC, daripada alif bata dan sebagainya. Tetapi inilah keajaiban yang berlaku kepada bahasa Arab. Ini mukjizat Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, iaitu Al-Quran, dan Al-Quran itu juga berbahasa Arab. Kita melihat muslimin muslimat sekalian, bagaimana seorang, sama ada Melayu, sama ada India, sama ada Cina, sama ada apa sahaja bangsa di dunia ini, apabila mereka adalah seorang Muslim, maka pasti mereka akan membaca Al-Quran. Tidakkah membaca itu adalah satu daripada kemahiran berbahasa? Bagaimana kita melihat seorang yang mengatakan dia tidak belajar bahasa Arab, dia tidak pandai bahasa Arab, tetapi dia mampu untuk membaca Al-Quran dalam bahasa Arab. Ini satu keajaiban yang berlaku. Maknanya dia tidak mula dengan membaca ataupun belajar alif bata pun dalam bahasa Arab, tetapi sebenarnya dia telah belajar semasa dia mempelajari Al-Quran. Iaitu semasa kita mempelajari Al-Quran, kita belajar alif bata, kita belajar kalimah satu persatu sehingga kita boleh membaca Al-Fatihah, sehingga kita boleh membaca surah-surah yang pendek, sehingga kita boleh membaca keseluruhan Al-Quran, sedangkan kita tidak belajar pun bahasa Arab. Inilah kelebihan sebenarnya. Tuan-puan sekalian, muslimin muslimat sekalian, sebenarnya kita semua telah belajar bahasa Arab melalui Al-Quran yang kita telah baca. Kerana kalau kita melihat kepada kemahiran bahasa sekalipun, biasanya pakar-pakar bahasa menerima bahawa kemahiran itu 4. Dimulai dengan mendengar, kemudian bertutur, kemudian membaca dan juga menulis. So kita dah mendengar Al-Quran, sentiasa kita mendengar Al-Quran, dan juga kita bercakap menggunakan bahasa Arab. Kita mengucapkan syahadah la ilaha illallah dalam bahasa Arab. Kita azan dalam bahasa Arab, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita solat dalam bahasa Arab. Kita berdoa dalam bahasa Arab. Dan banyak lagi tempat yang sebenarnya kita telah menggunakan bahasa Arab. Dan pada bulan Ramadan yang mulia ini, kita sebenarnya membaca Al-Quran sehingga khatam, sehingga 2 kali khatam, sehingga ada yang mampu berkali-kali khatam Al-Quran itu, dan Al-Quran itu adalah bahasa Arab. Tinggal lagi muslim muslimat sekalian,
kita yang maksudkan tadi ialah kita nak belajar secara rasminya bahasa Arab. Dan banyak tempat yang menyediakan pembelajaran bahasa Arab ini, termasuk jugalah di Universiti Malaya, yang mana menyediakan pengajian-pengajian bahasa Arab juga kepada orang-orang awam di luar sana melalui pengajian-pengajian ikhtisas kita. Oleh itu, marilah sama-sama kita sempena bulan Ramadan yang mulia ini mengambil satu tekad bahawa di samping kita membaca Al-Quran secara banyak dalam bulan Ramadan ini, kita akan melangkah kepada tahap yang seterusnya, iaitu kita mempelajari bahasa Arab untuk memahami Al-Quran. Setakat itulah tazkirah peringatan ringkas untuk saya dan juga muslimin muslimat sekalian sempena Ramadan yang mulia ini. Semoga kita diberkati, semoga kita dipermudahkan segala urusan kita, terutamanya untuk mempelajari bahasa Arab demi memahami Al-Quran sebagai bahasa kitabullah, bahasa Al-Quran itu sebagai dustur perlembagaan bagi kita umat Islam. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.